Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Muhammad Afif bin Wan Muhammad Azam dalam video mata pelajaran sirah tahun 4 bagi sekolah agama dan kafa Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Kita sambung pengajian kita berkenaan dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Berdasarkan surah Al-Masad, Allah Ta'ala telah mencela, mengutuk dan mengeji perbuatan Abu Lahab yang mengganggu dakwah baginda. Rasulullah SAW menghimpunkan kaum kerabatnya dan mengajak mereka memeluk Islam setelah Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada baginda ayat-ayat berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Asy-Syu'ara ayat 214, 215 dan 216. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Kemudian, jika mereka ingkar kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Berdasarkan kisah ini, Nabi Muhammad SAW disuruh untuk menyampaikan risalah Islam, khususnya bab tauhid, kepada kaum kerabat yang terdekat. Contohnya seperti menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bagi amaran, sekiranya pengikut Quraisy tidak mahu menyembah Allah, mensyirikkan Allah, maka azab itu pedih. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengarahkan Nabi Muhammad untuk merendah diri ketika berdakwah kepada kaum kerabat yang terdekat, kaum Quraisy yang berada di Mekah. Dalam dakwah ini, Rasulullah SAW telah menggunakan hikmah ataupun kebijaksanaannya untuk menarik golongan kafir Quraisy memeluk agama Islam. Jika terdapat segelintir kaum Quraisy yang ingkar dan tidak mahu menurut dakwah baginda, ajakan baginda untuk menyembah Allah, maka baginda hanya perlu mengatakan bahawa baginda berlepas diri daripada tindakan kaum Quraisy itu. Maksudnya, baginda tidak bertanggungjawab ke atas perbuatan kaum Quraisy yang ingkar. Baginda hanya menjalankan tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Quraisy. Baginda menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Baginda semakin kuat berdakwah kepada orang ramai tanpa mengira masa dan sasarannya.
Namun usaha baginda ditentang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang sentiasa mengekori dakwah baginda. Abu Jahal dan Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menjadi anutan dan budaya mereka. Siapakah Abu Jahal? Abu Jahal merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Abu Lahab. Namun begitu, Abu Jahal sering mengganggu dakwah baginda. Seperti yang kita sedia maklum, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia sahaja yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Kita sebagai manusia, kita tak mampu untuk memberikan hidayah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada insan yang Dia sayangi. Abu Jahal walaupun seorang bapa saudara Nabi, baginda tetap kufur dan ingkar kepada dakwah Nabi serta menghalang kaum Quraisy untuk menyembah Allah. Abu Jahal menyeru kepada kaum Quraisy agar terus menyembah berhala peninggalan nenek moyang mereka. Selain itu, penyembahan berhala juga menjadi anutan dan budaya kaum Quraisy di Mekah pada waktu itu. Penduduk Mekah semakin ramai yang menerima dan yakin dengan ajaran Islam. Mereka tidak gentar menghadapi sebarang ancaman daripada kaum kafir Quraisy walaupun sebahagian mereka diseksa. Mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa apabila beriman kepada Allah, apabila manusia mengikut suruhan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua akan mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Syurga yang cukup indah dan tidak ternilai, yang tinggi harganya. Maka sebab itulah pengikut-pengikut Nabi Muhammad terus bersemangat untuk beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy pergi menemui bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib. Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melarang baginda dari mencela berhala mereka dan menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Abu Talib juga merupakan bapa saudara Nabi yang pernah membawa Nabi berniaga di Syam sewaktu Nabi masih kanak-kanak. Apabila orang Quraisy melihat kemajuan dalam usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib pada kali yang kedua. Kali ini mereka mengugut Abu Talib dan mendesaknya supaya menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari terus menyebarkan agama Islam, atau orang Quraisy sendiri akan menghalangnya. Abu Talib kemudiannya diugut untuk menghalang dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah disampaikan oleh Abu Talib kepada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya baginda menyangka Abu Talib tidak mahu melindungi dan membantu dakwahnya lagi. Dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi Allah, wahai bapa saudaraku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tetap tidak akan aku tinggalkan sehingga aku binasa kerananya." Maksudnya di sini, Nabi Muhammad tetap akan melakukan dakwah kerana itu adalah perintah Allah. Walaupun dihalang oleh sesiapa pun, termasuklah bapa saudaranya sendiri. Setelah mendengar ucapan yang tegas daripada anak saudaranya, Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah baginda dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Abu Talib merupakan bapa saudara Nabi yang melindungi Nabi daripada ancaman bahaya musuh serta orang yang mahu membunuh atau mengapa-apakan baginda. Abu Talib sangat sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat lihat bagaimana ada pihak yang menerima dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada juga pihak yang menentang dakwah baginda. Yang menentang dakwah baginda ialah bapa saudaranya, dua orang bapa saudaranya, iaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Manakala bapa saudaranya yang bernama Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah baginda daripada terus diganggu oleh musuhnya. Apa pengajaran yang kita peroleh daripada kisah ini? Kita hendaklah sentiasa menjadi orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Berani walaupun diganggu, diugut dengan ancaman yang membuatkan kita berhenti daripada dakwah ini. Jika kita berasa takut diganggu, diancam atau sebagainya, maka kita hendaklah berdoa, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pelindung. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.